Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Helmi. Nombor matrik 2013005. Saya pelajar untuk sesi 2 tahun 2021. Untuk subjek Madkhal ila Ilmu Al-Da'wah, saya bersama ahli kumpulan memilih tajuk assignment Usul Hikmah. Semoga perkongsian ilmu ini dapat memberikan banyak manfaat, insya-Allah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita harus faham apakah itu dakwah. Sebenarnya ilmu dakwah ini sangatlah luas, antaranya ia merangkumi manhaj, uslub dan wasilah. Jadi kami ingin menjelaskan tentang uslub hikmah. Uslub hikmah ini adalah pendekatan kebijaksanaan dalam berhadapan dengan mad'u. Okey, antara rukun dakwah mestilah ada da'i yang menyeru, kemudian ada mad'u, orang yang nak kita seru, dan adanya maudhu' iaitu tajuk apa yang ingin dibincangkan. Maksudnya di sini ialah bila mad'u itu bertanya tentang aurat, jadi tajuknya adalah tentang aurat. Tak bolehlah seseorang da'i itu membincangkan tentang topik yang lain. Adakah dakwah ini hanya dilakukan oleh Rasul dan Nabi je ke? Dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Di sini kita berdakwah merupakan tugas pokok para Rasul dan mereka memang dibangkitkan untuk berdakwah. Namun ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ayat tadi memberikan banyak pengertian, antaranya menerangkan tentang kebaikan umat, dan juga kebaikan umat itu menyuruh dan mengajak berbuat ma'ruf dan mencegah dari membuat kemungkaran. Di sini kita dapat memberi kesimpulan dakwah bukan sahaja tugas para rasul dan nabi, bukan juga perlu ada gelaran asatizah, da'i dan sebagainya. Tetapi kita sebagai khalifah, tanpa mengira jantina, pangkat, gelaran, kita haruslah sentiasa mengajak, mengamalkan, menyeru untuk mengenal Allah, mengajak membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sekarang ni saya menyerahkan penerangan uslub hikmah pada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan apakah maksud al-hikmah. Saya mengambil beberapa pandangan para ulama yang saya akan tampilkan di sini ialah daripada Abu Ja'far bin Ya'qub. Beliau berkata, setiap kebaikan dan perkataan yang menghasilkan perbuatan yang tepat adalah hikmah. Dan terdapat juga pandangan-pandangan daripada ulama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud Allah memberikan hikmah kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang Allah tentukan. Dan siapakah yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakannya dengan akal fikirannya. Hikmah terbahagi kepada dua maksud yang boleh dikatakan daripada segi bahasa dan juga segi istilah. Maksud al-hikmah dari segi bahasa ialah mengikut penulisan Muhammad bin Yusuf Al-Fairuz, Abadi Kamus Al-Muhit, halaman 14 hingga 15. Hikmah diambil dari kata dasar hakama yang bererti memutuskan ketetapan, dan ia dikatakan kepada seseorang yang bijak dalam membuat keputusan. Dari segi istilah pula, mengikut tulisan Ibnu Katsir halaman 323 bermaksud setiap percakapan yang menempati kebenaran.
Menurut Profesor Datuk Dr. Harudin, uslub Al-Hikmah adalah uslub yang amat luas dan boleh dipecahkan kepada beberapa cabang. Yang pertama, uslub Al-Ilm wa Al-Ma'rifah yang bermaksud pendekatan ilmu dan pengetahuan. Uslub ini lebih mengutamakan pendekatan akademik yang berteraskan ilmu pengetahuan yang mendalam dengan merujuk sumber utama kenyataan yang diutarakan. Contohnya, berlaku kepada pendakwah-pendakwah awal Islam yang berhijrah ke Habasyah. Mereka terdiri daripada 83 orang sahabat radhiyallahu an, termasuk Uthman bin Affan, berhadapan dengan Raja An-Najasyi iaitu Raja Habasyah. Sebelum kedatangan mereka, Raja Najasyi diberitakan dengan perkara yang negatif asbab kehadiran mereka ke negara Habasyah. Berita negatif yang didengari oleh Raja Habasyah disampaikan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Namun, hadirnya sahabat Nabi di negara Habasyah, seorang sahabat bernama Ja'far bin Abdul Muttalib telah menerangkan asbab sebenar mereka sampai di situ dan mereka berdakwah kepada Raja Najasyi, dan dikatakan dakwah ini menggunakan uslub ilmu. Uslub yang kedua ialah uslub al-latfi wa al-lain yang bermaksud pendekatan lembut dan lunak. Sebagai seorang pendakwah, berlembut pada tempat yang perlukan kelembutan adalah bukti kebijaksanaan sebagai seorang pendakwah. Sama juga keadaan berkeras pada tempat yang memerlukan kekerasan. Itu juga membuktikan kebijaksanaan pendakwah. Uslub yang ketiga, uslub al-quwah wa as-sidah yang bermaksud pendekatan kekuatan dan kekerasan. Uslub ini hampir sama dengan uslub yang kedua tadi. Contohnya, manusia dijadikan dengan berlainan akhlak dan budi bicara. Ketika berdakwah, ada kalanya perlu berlembut dan ada kalanya perlu berkeras, mengikut strategi dakwah masing-masing. Manusia sama sahaja, iaitu makhluk Allah SWT. Tetapi dari segi akhlak, dari segi budi bicara, ianya berlainan. Jadi, mengikut kepintaran dan kebijaksanaan sebagai seorang pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Secara umumnya, dakwah ini bermaksud menyeru manusia kepada Allah SWT dengan apapun caranya. Pelbagai cara untuk berdakwah yang boleh dilakukan oleh sesiapa pun selagi perkara tersebut mengenal Allah dan mengajak kita membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Antara cara dakwah adalah dengan bercakap secara lemah lembut. Ketika kita hendak menyampaikan dakwah atau hendak memberikan nasihat kepada seseorang itu, haruslah kita menyampaikan dengan dakwah itu dengan secara sopan santun dan lemah lembut. Allah pernah berfirman, "Maka dari rahmat Allah lah kamu harus berlaku lemah lembut. Jika kamu berlaku kasar atau keras, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu." Selain itu, antara cara penyampaian dakwah adalah menjadi contoh yang baik. Pernahkah anda dengar dengan satu kata hikmah, iaitu ramai takkan terkesan dengan apa yang kita cakap, tetapi orang ramai akan terkesan dengan apa yang kita lakukan. Ini kita boleh lihat perbuatan juga antara perkara yang memainkan peranan penting. Salah satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah bagaimana cara pendakwah menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Bagaimanakah kita boleh menasihati seseorang itu sedangkan kita tidak boleh
menjadi contoh yang baik kepada sesama manusia. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baginda sering memberikan teladan yang baik bagi objek dakwahnya, seperti berbuat baik kepada sesama manusia, memuliakan tetamu dan sebagainya. Seperti dalam satu kisah di mana Rasulullah SAW menyuapkan makanan kepada seseorang wanita yang tua yang berlainan agama, sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Kemudian apabila Abu Bakar yang menggantikan untuk menyuapkan makanan kepada wanita tersebut, dan wanita tua itu diberitahu bahawa selama ini yang menyuapkan makanan kepadanya adalah Rasulullah SAW, dia terus memeluk agama Islam kerana jatuh cinta pada akhlak baginda yang tersangatlah baik. Dalam dunia kini pula, kita boleh melihat pendakwah yang terkenal di Malaysia, iaitu Ustaz Abid Liu, di mana beliau sangat mudah memberikan bantuan tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kerana sikapnya telah menarik lebih ramai agama lain untuk menyukai agama Islam yang sememangnya mengajarkan kebaikan kepada setiap makhluk. Antara cara dakwah melalui perkataan pula adalah kita boleh menggunakan segala teknologi yang ada, seperti di radio, di TV dan juga di sosial media. Contohnya di Instagram, di Facebook, di YouTube dan sama waktu dengannya. Gunakanlah segala platform ini untuk digunakan jalan dakwah. Banjirilah sosial media ini dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Ingatlah, setiap apa yang dipinjamkan di dunia ini pasti akan dipersoalkan di akhirat kelak. Apakah personaliti yang perlu ada pada pendakwah? Jom bersama saya untuk sedikit perkongsian ini. Moga bermanfaat, insya-Allah. Dalam apa pun karier seseorang tersebut, personaliti adalah memainkan watak yang penting. First impression is everything. Apatah lagi melibatkan agama. Seperti yang diajarkan dalam Islam dan seperti yang kita tahu, baginda kita Rasulullah SAW sangat menjaga penampilan, kekemasan, kebersihan dan juga suka berwangi-wangian. Sehinggakan pada zaman Rasulullah, orang tahu akan kehadiran baginda hanya dengan baunya yang sangat wangi. Pendakwah juga perlu bijak dalam membawakan personaliti mengikut tempat ataupun sesuatu. Contohnya kita boleh lihat Ustaz Don Daniel yang mengenakan outfit berjiwa muda. Dengan cara ini, generasi belia, anak-anak dan remaja lebih selesa untuk mengikuti dakwahnya. Ada yang mempersoalkan tentang pendakwah tetapi membawa imej yang tidak baik. Kita harus fahamkan pada mereka, setiap pendakwah juga manusia biasa. Tidak semestinya kerana seseorang pendakwah, semua pendakwah sama je. Sebab itulah ada pepatah dalam setandan pisang, tidaklah semuanya buruk. Akan tetapi juga inilah pentingnya apabila kita membawa gelaran sebagai pendakwah. Orang mempercayai kita atas tujuan agama. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Para pendakwah juga seharusnya beramal dengan apa yang disampaikan. Walaupun setiap pendakwah itu berlainan pendapat. Apabila pendakwah itu membuat penyampaian, tidak haruslah pendakwah itu ada unsur menyindir atau beli mana-mana pendakwah atas pendapat dan pandangan mereka juga. Sebenarnya bermula dari pendakwah itu sendirilah haruslah bersatu hati dengan pendakwah-pendakwah yang lain. Barulah boleh bergabung idea untuk menyebarkan dakwah. Untuk mereka yang menjadi saudara baru kami, para mu'alaf, kami sangat-sangatlah berbesar hati menerima anda semua sebagai ahli keluarga kami. Suka saya kongsikan ada banyak NGO, contohnya seperti Hidayah Foundation Center yang mengkhususkan adanya program untuk mu'alaf, malah untuk orang awam untuk belajar tentang Islam. Di mana juga mereka menganjurkan program seperti Bukan Islam, melawat ke masjid kan. Sedangkan kita yang rumah kat sebelah masjid ni dan berjiran pula dengan Bukan Islam ni pun tak pernah pun nak ajak mereka sekurangnya untuk kenal rumah Allah tu. Jadinya dengan adanya dakwah-dakwah sedemikian inilah yang akan lebih
yang akan menarik lebih ramai lagi bukan Islam untuk sekurangnya ada perasaan tertarik ingin mengetahui tentang Islam. Setakat ini saja video tugasan kami untuk hari ini. Saya akan akhiri video tugasan kami dengan sebuah sajak, insya-Allah. Aku seorang khalifah, aku seorang penghijrah, bercita-cita menjadi asatizah. Ingin aku menyampaikan dakwah, membawa risalah, mengamalkan sunnah. Kerana aku dan kita semua, umat baginda mulia, merindui berjumpa di jannah. InsyaAllah. Terima kasih.